大家晚上好哦，欢迎来到我们翱翔天际谈古今论道理的直播间的现场，谢谢大家哦。今天是我们翱翔会客室的第26期，很荣幸我们邀请到非常重量级的嘉宾政治人物来到我们今天的会客室，他就是前沙巴州首长，也是如今民兴党的主席，也是一位国会议员跟州议员，也就是纳杜斯里沙菲伊Abda 先生哦，很荣幸我们可以邀请到他，但因为他是有族同胞不按中文，所以此次我们的直播将会以国语进行。担心听不明白的朋友无需担心哦，我们会在最快的速度里面1-2天里面就会上载剪辑版本，加入 Chinese subtitle 哦，中文字幕，给大家更容易明白。所以希望大家可以多多支持，这里也要谢谢我们的铁粉 SMS123.net 的赞助哦，全额赞助我们的翻译、剪辑及修剪的费用。现在就正式开始进入直播，读友们记得点赞、分享及 subscribe 我们的 YouTube 频道，谢谢大家。接下来的直播将以国语进行哦。Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sudi mengambil masa bersama kami pada malam yang mulia ini. Apa khabar semua? Harapkan semua penonton program ini sehat dan bahagia. Malam ini adalah episod ke-26 program Tegas ini. Saya dengan teramat bangga telah berjaya menjemput yang bahagia dan yang berhormat Datuk Seri Safei Abda, mantan Ketua Menteri Sabah dan Presiden Parti Warisan untuk menyertai program siaran langsung pada malam ini. Datuk Seri Safei bukan sahaja seorang ahli politik tempatan yang cuma terhad kepada negeri Sabah sahaja. Pada seawal tahun 2009, Datuk Seri telah mencatat satu rekod yang kini tidak pernah dipecahkan oleh orang lain lagi, iaitu orang pertama, Sabahan yang pertama dapat memenangi jawatan naib Presiden UMNO. Jawatan ini juga telah ditahan oleh Datuk Seri dengan kedudukan yang lebih selesa dan undian yang lebih tinggi pada tahun 2013. Beliau sebelum dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah juga telah menjawat berbagai jawatan menteri di peringkat persekutuan. Dengan ini, beliau adalah dianggap sebagai salah seorang calon yang berwibawa yang mempunyai keupayaan untuk dinamakan sebagai calon Perdana Menteri di Malaysia. Walau bagaimanapun, tidak terkecualian bagi Datuk Seri Safei Abda di sepanjang hayat politik beliau sehingga hari ini, iaitu lebih daripada 30 tahun. Juga terdapat banyak kontroversi dan isu-isu telah timbul mengiringi Datuk Seri. Jadi malam ini saya akan cuba bertanya soalan-soalan berkenaan dengan kontroversi-kontroversi dan isu-isu tersebut supaya semua penonton dapat lebih memahami siapakah tokoh politik yang teramat penting ini. Dengan ini saya tak nak bazirkan masa lagi. Marilah kita mempersilakan Datuk Seri Safei Abda untuk memulakan program pada malam ini. Selamat malam, salam sehat Datuk Seri. Selamat malam, Tak Chahau. Kamsia for inviting me. Ya, memang terima kasih atas penerimaan Datuk Seri untuk menerima jemputan saya. Memang merasa teruja lah dapat bersama Datuk Seri. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya bermula, saya menyeru semua penonton yang jumlahnya kini telah mencecah 2,000 orang untuk menekan butang like, share dan subscribe supaya program ini dapat dipromosikan oleh pihak YouTube dan Facebook. Lebih ramai rakyat Malaysia dapat mengesan dan menonton program ini. Dengan izin oleh Datuk Seri, saya mulakan sesi perbualan kita pada malam ini dengan bahagian pertama, iaitu kejayaan politik Datuk Seri bersama UMNO. Soalan pertama saya, walaupun Datuk Seri adalah antara tokoh politik yang paling penting di Malaysia, itu cannot be denied. Tetapi kejayaan politik awal, jalanan politik awal Datuk Seri adalah tidak diketahui orang ramai. Dan sebelum ini sememangnya saya pun tidak tahu sebelum Datuk Seri menyertai UMNO adalah ahli kepada USNO. Jadi kenapa
Datuk Seri telah membuat pilihan untuk menyertai USNO pada masa itu. Apakah yang mendorong Datuk Seri untuk memasuki bidang politik? Pertama, terima kasih banyak Ustaz atas undangan yang diberikan kepada saya. Dan saya sebenarnya dalam gelanggang politik ini bukan setakat dari segi dorongan keluarga, kawan-kawan, dan melihat daripada sudut perjuangan yang saya nampak, dan saya terpanggil untuk memberi sumbangan. Sebelum itu saya pegawai kerajaan, ya. Berkhidmat sebagai pegawai kerajaan di peringkat negeri Sabah selama 10 tahun. Dan setelah saya melihat pergolakan politik yang ada pada awal tahun 70-an, saya terpanggil untuk ingin memberi sumbangan sedikit sebanyak, ya, dalam gelanggang politik yang ada. Maka dengan itulah yang mendorong saya, ya. Dan ini sebagian besar, ya, juga saya melihat bahawa perlunya kita juga terlibat waktu itu sebagai seorang muda, ingin melihat untuk memberi sumbangan mencorak warna dalam keadaan bukan hanya kehidupan masyarakat, pembentukan bagaimana negara yang kita nak lihat sebagai sebuah negara yang maju, rakyatnya bersatu dan berpadu. Jadi saya amat hairan, saya rasa ramai orang juga hairan kerana tidak pernah mendengar apa-apa kenyataan daripada Datuk Seri yang berbau perkauman. Tak macam Datuk Seri Najib pernah kata nak mensimpah keris dengan darah orang Cina, dan ramai-ramai tokoh UMNO sebelum ini ada membuat kenyataan yang berbau perkauman, racist remarks. Tidak benar Datuk Seri pernah buat racist remarks ini. Tetapi kenapa sebagai seorang yang tidak perkauman telah memilih untuk memasuki UMNO, sebuah parti perkauman yang terbesar di Malaysia? Kenapa? Boleh Datuk Seri explain bagi semua penonton perkara ini? Waktu itu sebenarnya kita lihat bila mana Parti UMNO telah pun dibubarkan, dan landasan waktu itu ialah cuma Parti UMNO, dan di samping itu ada SCS Sabah Chinese Party bergabung, ya. Selepas itu dimansuhkan. Bila parti itu dimansuhkan, sebahagian besar daripada banyak rakan-rakan dan juga keluarga menyertai Parti UMNO. Kenapa bila saya melihat keadaan itu berlaku? Waktu itu Parti UMNO merupakan parti tempatan di mana ianya merupakan satu gelanggang untuk membolehkan mereka memutuskan apa yang dikehendaki, apa yang perlu diselaraskan selaras dengan tuntutan rakyat Malaysia di peringkat Sabah, ya. Dan maka dengan itu melihat bahawa sudah tidak ada landasan waktu itu sebaik mungkin untuk membolehkan kita memberi sumbangan, dan keputusan waktu itu Allahyarham Tun Mustafa semuanya ahli-ahli, ya, mansuhkan UMNO, dan mereka secara automatik menjadi ahli kepada Parti UMNO waktu itu. Dan melihat keadaan itu telah berlaku, maka kita tidak ada ruang untuk melihat bahawa landasan yang menjadi pilihan ketika itu ialah UMNO. UMNO juga merupakan pemerintah di peringkat negara Malaysia. Di samping itu, UMNO juga pernah bekerjasama dengan USNO, Sabah Chinese Association Party, bersama dengan MCA, bersama dengan MIC untuk membentuk Malaysia. Maka itulah landasan yang cuma jadi pilihan ketika itu, ya. Dan saya sedar hakikatnya bukan mudah bagi seorang rakyat Malaysia datangnya daripada Sabah untuk memasuki sebuah parti yang banyak cabaran dia nak memasukinya bagi seorang pemimpin, apatah lagi kita datang dari jauh yang tidak orang kenal, tidak mengetahui silap belok macam mana keadaan. Namun demikian kita dapat sedikit sebanyak melihat perkembangan dunia politik menerusi landasan UMNO ketika itu. Terima kasih Datuk Seri. Jadi seperti yang tersebut tadi, kejayaan politik Datuk Seri di dalam UMNO adalah amat berjaya. Datuk Seri adalah orang pertama, orang Sabah pertama yang memenangi pilihan raya UMNO pada tahun 2009 sebagai naib presiden. Orang pertama, orang Sabah pertama. Ini adalah satu rekod yang tidak pernah dipecahkan
oleh sesiapa lagi sehingga hari ini. Jadi kenapa Datuk Seri boleh begitu dapat muncul dengan begitu cepat dan berjaya di dalam UMNO? Apakah alasannya? Seperti tadi Datuk Seri yang sebut tadi, tiada latar belakang. Datuk Seri tiada latar belakang, bukan from a family who was a prime minister like Najib. Then how can you climb so fast in UMNO? Saya dalam UMNO itu masukinya awal tahun 90-an lagi. Ya, 80-an saya dah melihat keadaan pergolakan politik UMNO ketika itu, mendengar. Saya waktu itu ada satu ketika masa saya belajar pada tahun 70-an, 74, 75, saya ikut dengan my uncle Tun Sekaran, ya, seorang juga ahli politik di peringkat Sabah. Mereka menjadi pemerhati Perhimpunan Agung UMNO di Hilton Hotel. Waktu itu masih Hilton Hotel lagi. Jadi saya memang agak tergalak untuk menyertai gelanggang politik bila melihat bahawa itu merupakan satu landasan yang boleh membentuk, memberi sumbangan ke arah kehidupan masyarakat. I just like to help. Saya ingin membantu, ya, untuk masyarakat yang berhadapan dengan berbagai rintangan dan masalah, dan saya lihat bahawa itu cara kaedah yang berkesan dan boleh kita bagi sumbangan. Walaupun masa saya pegawai kerajaan selama 10 tahun, saya juga memberi sumbangan. Ada yang kadang-kadang anak-anak mereka minta beasiswa, anak-anak mereka minta pergi kerja. Waktu saya jadi pegawai kerajaan, saya buat surat sokongan, saya buat bantuan. Ada di antara mereka yang nak apply minibus license dari Lembaga Pelesenan Pengangkutan, dan saya bantu mereka uruskan dan selesaikan. Dan ada di antara mereka berjaya sebagai seorang. Jadi awalnya memang saya amat tertarik bahawa ini merupakan satu landasan. Bukannya baru, lama, daripada tahun 90-an sehinggalah, ya, kepada saya ingat hampir 30 tahun lebih daripada penghujung 80-an menyertai dalam UMNO itu agak begitu bukannya baru, daripada pemuda bahagian sampai Exco Pemuda, lepas itu jadi Ketua Pemuda UMNO Negeri, lepas itu Majlis Tertinggi, lepas Majlis Tertinggi naik Presiden. So saya mengikuti rank and file dalam dunia politik, kira bukan terus naik pergi atas, tak ada. Saya daripada pemuda, ketua bahagian, Majlis Tertinggi, naik Presiden. Jadi kita pernah melalui berbagai liku-liku dalam kehidupan dunia politik ini. Tetapi pada bulan Jun tahun 2016, Datuk Seri telah membuat satu keputusan yang begitu besar, iaitu selepas 10 hari di kantung keahlian UMNO, Datuk Seri telah membuat keputusan keluar UMNO. Keputusan ini sebenarnya mengejutkan orang ramai termasuk saya, kerana semasa bulan Mac pada tahun itu, Datuk Seri tidak mengambil bahagian dalam deklarasi rakyat, Citizens Declaration, yang deklarasi ini telah diisytiharkan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan ahli pembangkang yang lain seperti Wan Aziza dan Lim Kee Siang. Jadi apakah yang mendorong Datuk Seri membuat keputusan keluar UMNO, keputusan yang begitu besar dan begitu penting pada masa itu? Pada bulan Mac, Datuk Seri tak join mereka, tak bergabung dengan mereka untuk deklarasi rakyat, tetapi 3 bulan kemudian Datuk Seri telah membuat keputusan keluar UMNO. Kenapa, Datuk Seri? Sebelum itu sebenarnya banyak rintangan, ya, dan saya bersuara di peringkat Majlis Tinggi, saya bersuara di peringkat kabinet, buat cadangan, buat teguran beberapa isu termasuk 1MDB, dan kelihatan itu seakan-akan bercanggah dengan pihak pemerintah sehingga saya dipecat daripada gugurkan daripada jamaah menteri. Selepas itu digantung daripada UMNO, ya, sebagai naib presiden. Ketika itu lepas itu saya pergi umrah. Saya pergi umrah, saya pergi Madinah, dan saya sebenarnya menerima berita yang saya telah digantung. Waktu itu saya di Mekah, Madinah. Saya umrah. Lepas itu saya tanya seorang ulama, saya tanya saya punya mutawif, saya tanya dia,
apa pandangan, ini cabaran dia, ini keadaan dia. Terus dia maklumkan dengan saya, mudah saja. Dia maklumkan dengan saya, itu jawatan, itu pangkat, itu adalah dunia, boleh, tapi jangan lupa akhirat juga penting bagi kita beramal untuk manusia dan juga negara itu. Jadi selepas itu bila saya balik ke Malaysia, saya terus maklumkan dengan kawan-kawan, saya akan keluar daripada UMNO itu, dan saya terus melihat bahawa perkara ini penting bagi untuk mengubah keadaan, kena tidak mudah. Saya pun digantung tanpa ada soal siasat, dipecat, digantung tanpa ada soal siasat, menyatakan tentang apa sebab saya perlu digantung, oleh kerana saya menegur criticize perkara-perkara yang sepatutnya menjadi kepentingan perjuangan sebagai seorang insan manusia. Jadi itu di antara perkara yang saya telah nyatakan sebabnya mengapa saya melihat bahawa UMNO itu bukan lagi satu parti yang kita boleh tak harapan. Saya pun ada anak cucu saya, jadi penting untuk saya melihat bahawa where the struggle, ke arah mana kita nak melihat perjuangan ini. Kalau sekiranya tidak dapat dibetulkan, landasan parti hanya sebuah saja, seakan vehicle untuk membolehkan bahawa sebuah negara itu dapat kita majukan. Begitu juga di negara-negara barat. Ada Labour Party, ada Conservative Party, is only a means. Ada Demokrat, Republikan sebagai sebuah landasan untuk memungkinkan perjuangan itu dapat dicantumkan dengan rakan-rakan lain. But that is not the ultimate. Paling penting bukan. Yang penting ialah kandungan perkhidmatan itu, the service yang kita perkhidmatan untuk kita curahkan kepada parti. Parti itu juga landasan saja. Itu yang telah menyebabkan saya keluar. Saya beritahu bukan lagi satu landasan yang sebaiknya untuk memperjuangkan rakyat dan juga negara ini. Faham Datuk Seri. Jadi soalan seterusnya saya akan menyentuh tentang isu parti warisan dan kerajaan Sabah. Datuk Seri tadi sebut bahawa parti itu hanya satu landasan, a vehicle to achieve something in politics. Tetapi pada bulan Oktober 2016, semasa Datuk Seri nak menubuhkan parti baru kerana landasan sudah hilang, sudah dipecat dari UMNO. Pada masa itu, Datuk Seri telah membuat keputusan untuk menubuhkan parti yang berbilang kaum, iaitu Parti Warisan Sabah, yang kini masih ada, yang makin kuat di Sabah, dan kita akan bincang nanti akan melangkah ke semenanjung Malaysia. Jadi soalan saya, kenapa Datuk Seri keluar dari sebuah parti perkauman semasa nak menubuhkan parti baru, tidak menubuhkan parti perkauman seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Mereka menubuhkan parti bersatu, iaitu satu lagi parti perkauman. Tapi Datuk Seri telah memilih satu landasan yang berbeza. Jadi apakah alasan dan apakah pertimbangan yang difikirkan oleh Datuk Seri untuk membuat keputusan ini? Kalau kita melihat masa saya dalam UMNO dahulu, saya melihat walaupun UMNO itu berteraskan kepada perjuangan orang Melayu, Bui Putra, tapi dia juga bergabung dengan parti-parti MCA, Gerakan, MIC, parti-parti dari Sabah, parti-parti dari Sarawak, banyak. Mananya ada parti yang berbagai bangsa bekerjasama dengan UMNO dan juga parti-parti lain. Lepas itu dia menggunakan landasan Barisan Nasional. Barisan Nasional itu parti yang berbagai kaum menyertainya dan bertanding atas tiket itu. Bila saya melihat itu satu step yang lain lagi, Jadi kenapa harus kita melihat seumpama itu? Kenapa tidak? Pada saat ini kita melihat bahawa Malaysia bukan lagi harus berlandaskan dengan kaum dan agama untuk memperjuangkan nasib bangsa, nasib negara ini. Kita harus melihat bahawa kepelbagaian kaum itu amat penting. Dan kalau kita lihat di negara barat, saya sering nyatakan, di Eropah dia ada Labour, dia ada Conservative. Dia bukan ada Katolik, bukan ada Kristian, bukan ada Protestan. Dia tidak perjuangkan agama, dia tidak perjuangkan bangsa dia. Dia perjuangkan isu tentang kepentingan masyarakat, kepentingan negara, United Kingdom. Begitu juga Republican Demokrat. Mereka bertahan lama, hampir 300-400 tahun memimpin negara Amerika Syarikat yang terkuat
tapi dia berdasarkan sebuah parti yang kita katakan Demokrat Republican issue driven. Jadi bila itu berlaku, maka saya melihat sudah sampai ketika dia Malaysia juga perlu ada perubahan sistem politik kita, bukan hanya berlandaskan kaum dan agama. Kerana kalau kita berlandaskan kaum dan agama, dia agak very divisive. Dia akan mengakibatkan banyak pergaduhan, banyak perpecahan. Ya, sekarang pun kita tahu masalah timah lah, masalah minuman, masalah makanan, masalah pakaian, berbagai-bagai. Kenapa? Itu yang saya nyatakan. It will lead to some kind of issue, very divisive. Ya, itu kerangka politik landasan yang tidak mungkin mudah untuk menyatukan rakyat di negara ini. Apa yang penting ialah kena kita lihat apa common values yang dikendaki oleh rakyat di negara ini. Tidak kira sama ada bangsanya, agamanya, sama ada usianya muda ataupun yang dewasa. Mereka nakkan apa? Mereka nakkan supaya peluang pekerjaan. Mereka nakkan apa? Supaya sekolah mereka dapat ditambah baik, access to better education. Begitu juga mereka nakkan supaya better access to health services. Jadi ini yang kita katakan bahawa better access, sharing of cake kehidupan di negara ini tanpa mengira kaumnya, tanpa mengira bangsanya, kerana ini merupakan satu landasan yang perlu diperjuangkan. Dalam perlembagaan ada tentang Bumi Putra, tentang agama Islam sebagai resmi. Itu dalam perlembagaan yang kita tidak harus quarrel, kita tidak perlu gaduh. Ya, kerana kita dah tahu semua kaum terima ya agama resmi agama ini, tapi agama ini juga tidak menyekat perkembangan agama-agama lain. Ya. Dan ini yang kita nak lihat supaya dalam keadaan kemakmuran yang ada dapat kita satukan rakyat. Maka dengan itu saya melihat dalam jangka masa yang mendatang bahawa sebaik mungkin kita ada berbagai bangsa. Ya, kita tidak boleh satukan rakyat ya dengan hanya kita berlandaskan satu bangsa. Walaupun saya ditawarkan oleh Tun Mahathir menjadi timbalan Presiden Parti Bersatu waktu mula-mula, saya menolaknya. Dan saya menolaknya. Kita ada di Alostar waktu itu di Titi Gajah, bersekali di rumah kediaman Tun Mahathir di Kedah. Saya, Tun Mahathir, Tan Sri Mahyudin duduk. Lepas itu dia maklumkan Mahyudin jadi presiden, saya jadi timbalan, dia jadi chairman. Saya beritahu Tun minta maaf kerana saya ada landasan yang lain. Ya. Jadi dalam pada itu, walaupun landasannya, saya juga sanggup bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Waktu itu kita berjuang untuk menumbangkan Barisan Nasional UMNO. Ya, dan kita berjaya menumbangkannya atas kerjasama semua pihak daripada Perlis sampai ke Sabah. Walaupun UMNO itu sebuah parti, Barisan Nasional itu begitu lama, hampir 60 tahun lebih memerintah negara, maknanya bukan mustahil untuk dapat ditumbangkan bila-bila masa. Pernah ditumbangkan, boleh diubah. Jadi maknanya ini yang kita nakkan, supaya ada kekitaan. Kalau ada unity di kalangan rakyat berbagai bangsa, apa juga rintangan, apa juga cabaran, kita boleh mengatasi. Tapi kalau kita berpaut dengan hanya bangsa dan agama, ya, susah. Ya, saya masa kecil banyak ada keluarga saya di Sempurna yang kahwin dengan orang Cina, yang kahwin dengan orang India, makcik saya. Lepas itu bila sampai tahun baru Cina, kita celebrate tahun baru Cina, Kung Hi Pacoy. Waktu itu adalah macam-macam kita buat ziarah rumah ke rumah, tapi mereka juga menghormati mana yang bukan Islam, mereka sediakan makanan yang kita katakan boleh dimakan, ya. Jadi tidak ada sekatan. Jadi kemesraan walaupun perbezaan kaum dan agama itu agak berbeza, tapi namun demikian kita dapat duduk semeja ya dengan mereka. Setuju dengan Dato' Sri. Kita semua anak Malaysia, tak payah nak bahagikan you orang Cina, you orang Melayu, you orang India. Itu memang tak baik untuk negara kita. Kita bukan bersaing dengan kita sendiri sahaja, kita kena bersaing dengan Singapura, Brunei, Indonesia. Jadi lagi penting kita unite as a family, bukan you, I. Itu memang tak bagus. Jadi seperti yang disebut oleh Dato' Sri, Parti Warisan telah menang besar dalam PRU 14 pada tahun 2018, menggantikan UMNO sebagai parti terbesar di Sabah dengan memenangi 21 kerusi di Dewan Undangan Negeri Sabah, di mana UMNO hanya dapat 17 kerusi sahaja. Keputusan ini tidak dijangka oleh orang ramai kerana pada sebelum ini Sabah memang adalah kubu kuat bagi Barisan Nasional.
Walau bagaimanapun, sebenarnya Parti Warisan tidak dapat menubuhkan kerajaan Sabah kerana gabungan dengan DAP dan PKR hanya memenangi 29 kerusi. Barisan Nasional pun ada 29 kerusi dan dua lagi yang independen lebih memihak kepada Barisan Nasional. Kerajaan baru Parti Warisan dapat didirikan oleh Datuk Seri sebenarnya adalah disebabkan oleh Parti APKO telah keluar daripada Barisan Nasional dan membuat gabungan dengan Warisan. Jadi apakah yang telah berlaku pada masa itu? Kenapa APKO telah membuat keputusan itu dan adakah taktik pemberian katak seperti yang sering berlaku di Malaysia, di Sabah khususnya pun banyak kali telah berlaku, telah digunakan oleh Datuk Seri dan memberi katak-katak ini untuk buat gabungan bersama Parti Warisan. Saya tidak pernah mengamalkan seumpama itu. Lagipun kita bukan banyak duit nak belanja untuk beli YB dari awal lagi, ya. Kita melihat bila mana dalam perjuangan itu kita atas landasan untuk ingin perubahan yang berlaku, tapi menyadari hakikat ada setengah-setengah kawasan itu sebenarnya kita menang lebih daripada 29 kalau dilihat. Tapi keadaan maklumlah, saya tidak mau nak ceritakan the detail part of it. Ada borang 14 tak diisi, ada yang tak sign, berbagai-bagai kerana yang berlaku sehingga kita katakan last minute waktu itu mereka jadi kerajaan, kita jadi pembangkang. Bukan mudah untuk nak mengatasi rintangan dan cabaran itu. Kalau mengikut ada 2-3 kawasan yang kita sudah menang. Tapi bila kira banyak kali, bila itu kira, lepas itu kalau dalam keadaan pertama kalah, tapi kira kedua kalah lagi, kira ketiga menang, ya. Jadi itu yang kadang-kadang itu bukan mudah. Namun demikian bila saya melihat kita sedar bahawa waktu itu majoriti tidaklah begitu besar. Tapi ada di antara bukan hanya APKO, YB yang telah menghubungi kepada rakan-rakan saya ingin membentuk bersama, dia cakap. Kena mereka sebuah parti tempatan, ya, iaitu APKO, ya, dan juga parti-parti ada YB yang lain nak menyatakan bahawa ini perjuangan untuk kepentingan rakyat Malaysia yang berada di negeri. Sudah sampai ketika mereka juga ingin bersuara dengan begitu lantang untuk menyuarakan hak tuntutan Sabah itu. Tidak ada tawaran, saya tidak pernah tawar. Masih hidup lagi Matius Tangau, masih hidup lagi YB, Iwan Benedict yang ada, tidak satu sen pun saya bagi kepada mereka, ya. Dari segi jawatan pun dia tidak tahu saya bagi dia jawatan. Tapi bila saya susun dengan baik, saya maklumkan nantilah. Pasal bila saya lantik ada timbalan ketua menteri, biasa dia Sabahnya ada 3, ya. Yes. Satu yang kita lantik suku kaum Kedazan Dusun Murut yang ada KDM, ya. Lepas itu kita lantik daripada kumpulan Islam Melayu di situ. Satu lagi kita lantik daripada kumpulan Cina. Jadi 3 masyarakat yang saya lantik menjadi timbalan. Jadi ada kesaksamaan dia. Dan di situlah saya minta supaya mereka menjadi ada wakil penyertaan. Jadi oleh kerana saya jadi ketua menteri, lepas itu kalau saya lantik orang Kedazan daripada Dusun Murut daripada parti saya, macam mana pula yang parti lain, ya, menyertai ini. Jadi takkanlah, contoh saya pun ada orang Cina, YB Jun Wong naik presiden, ya. Takkan nak lantik YB Cina, saya lantik Christina Liu menjadi timbalan ketua menteri daripada Pakatan Harapan yang ada, kerana itu gabungan parti kita. Tidak ada langsung, ya. Kita menawarkan sama ada duit berjuta ke beratus ribu ke, saya pun tidak banyak duit nak bagi belanja seumpama itu. Itu bukan amalan. Mereka dengan reda, mereka berhubung dengan saya, maklumkan boleh jumpa Datuk Seri, boleh, saya beritahu tak jadi masalah. Nyatakan bahawa mereka sanggup untuk bekerjasama dengan Parti Warisan dan Pakatan Harapan yang ada.